السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita memanjatkan kesyukuran kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan pembelajaran kitab tauhid kita, Hidayatul Rahman, karangan seorang ulama yang alim berasal di tempat kita ini, iaitu Tengkera, Al-Alim Haji Abdul Latif bin Haji Tambi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mempelajari ilmu tauhid amat penting kerana sehingga seseorang itu disemadikan di alam kubur pun ditanya tentang tauhid. Man rabbuka wa ma nabiyuka, siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu. Ini menunjukkan bahawa ilmu tauhid ini penting kerana dia bukan setakat di dalam dunia, bahkan ketika mana di alam kubur pun ditanya, dan besok dibangkitkan di padang mahsyar. Maka yang mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang selamat ketika lalu di atas titian siratal mustaqim, dan neraca timbangan diperberatkan oleh Allah bagi mereka yang beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam surah An-Nisa ayat 48 begitu bahayanya syirik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan an yushraka bihi, bahawa disyirikkan dengannya. Mana siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah tak ampun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan ia Allah mengampunkan selain daripada syirik bagi sesiapa yang ia kehendaki. Padahal kalau Allah kehendaki Allah ampunkan, Allah ampun. Kalau Allah tak kehendaki Allah tak ampun, itu hak Allah. Oleh sebab itu, mereka yang ada ilmu tauhid tidak akan berani melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, kerana dia faham ayat Quran menunjukkan bahawa sesungguhnya sesiapa yang Allah nak ampun, Allah ampun. Kalau Allah tak nak ampun, itu hak Allah. Oleh sebab itu, mereka yang ada ilmu tauhid sentiasa berjaga-jaga dan dia tidak akan melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Kalau dia melakukan perkara dosa, cepat-cepat dia memohon kepada Allah dan berjanji tidak akan kembali melakukan dosa lagi. Ini tauhid. Bagi mereka yang nak mempelajari ilmu tasawuf, maka dia kena ada tauhid. Kalau dia mengaji ilmu tasawuf tapi tauhid tak ada, bahaslah dalam bab yang tinggi macam mana pun tidak memberi manfaat, kerana dia tidak ada tauhid. Oleh sebab itu, kunci segala ilmu iaitu ilmu tauhid. Begitu penting mempelajari ilmu tauhid, kerana ilmu tauhidlah sebagai pengukur kepada amalan yang dilakukan di muka bumi ini, kerana dia akan berterusan sehingga ke alam barzah, sehingga ditanya man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada malam ni akan kita meneruskan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, di antara sifat yang wajib
bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu al-wujud. 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 Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dalil Quran yang menunjukkan atas wujudnya, di antara sifat yang wajib bagi Allah ialah wujud. Ada setengah di kalangan ustaz-ustaz sama ada di negara kita atau negara lain ataupun negara Arab, mempertikaikan sifat yang wajib bagi Allah ini wujud. Dia kata wujud ni tidak termasuk di antara nama-nama Allah. Mereka ni tidak faham apa maksud nama, apa maksud sifat. Memang wujud memang tak ada dalam asma'ullah. Beza nama dengan sifat. Sifat ialah berdiri ia dengan zat. Adapun nama, itu nama Allah. Dia bukan sifat. Bukan sifat. Oleh sebab itu pada awal pengajian kita kena faham apa itu zat, apa itu sifat, apa itu arat. Ada orang kata kenapa tak belajar nama-nama Allah? Nama-nama Allah itu nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama. Nama banyak. Tapi dia bukan sifat. Dia bukan sifat. Tetapi sifat, apa maksud sifat? Iaitu sifat ialah berdiri ia dengan zat. Oleh sebab itu ulama menyusun di antara sifat Allah ialah wujud. Sifat Allah ialah wujud. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak wujud, bagaimana adanya alam, bagaimana adanya makhluk-makhluk ini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak wujud? Apakah dia dalil yang menunjukkan bahawa Allah itu wujud? Di antara nama-nama Allah yang merujuk Allah itu wujud, di antaranya nama Allah An-Nur. Di antara nama Allah ialah An-Nur. Nama Allah An-Nur ini merujuk kepada Allah itu wujud, iaitu sifat nafsiyah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala telah menerangikan langit dan bumi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak wujud, bagaimana ada nur? Sesuatu tidak akan ada cahaya kalau tidak ada zatnya. Lampu tidak akan ada cahaya kalau tidak ada zat lampu. Oleh sebab itu yang menunjukkan bahawa Allah itu wujud, di antaranya nama Allah An-Nur. Di antara nama Allah yang merujuk kepada sifat Allah itu adalah wujud, iaitu Al-Haqqu. Al-Haqqu. Allah itu ialah Al-Haq. Di antara nama Allah Al-Haqqul Mubin, Al-Haqqu An-Nur. Walaupun berbeza-beza dari sudut istilah, tetapi sumber rujukannya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wujud ini diletakkan sifat yang pertama? Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat wujud, bagaimana pula ada sifat-sifat yang lain? Qudrah, iradah, kalau tidak ada wujud. Oleh sebab itu disusun sifat yang wajib bagi Allah itu wujud. Wujud. Itu sebab ada wujud. Ada orang kata ini tak ada dalam Quran. Entah faham ke apa itu sifat, apa itu zat dan apa itu arat. Biasanya ulama-ulama Wahabi ni dia tak tahu sifat. Sama ada di negara kita dan negara Arab. Sebenarnya mereka tak faham, dan kerana mereka tidak pernah mengaji ilmu tauhid. Dia hanya mengaji satu ilmu, belajar sifat, iaitu belajar rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Tetapi bila pandang sahaja ilmu tauhid, aliran Al-Imam Abu Hasan Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dia pandang tak betul. Inilah kesan dan akibat tidak dapat membezakan yang mana sifat, yang mana nama. Bila kita dengar mereka ni berceramah, bila mereka menerangkan sesuatu perkara, kita nampak kejahilannya. Sebab dia tak tahu beza yang mana sifat, yang mana arat dan sebagainya.
Oleh sebab itu, apabila mereka menyebut bahawa Allah bersemayam di atas arasy, kalimah bersemayam di atas itu, adakah ianya sifat, adakah ataupun ianya arad? Bolehkah sesuatu benda kita jadikan dia sifat, seperti tangan, yadullah, tangan Allah? Mereka yang beraliran Wahabi, dia kata yadullah itu sifat manawiyah, sifat maknawi, nama maknawiyah, iaitu secara maknawinya dia sifat. Adakah tangan boleh dikatakan sifat? Kalau tangan berdiri pada zat, maka tangan ini akan tercabut dan boleh, kalau dipotong, hilang sifat tu. Adakah anggota boleh dikatakan sifat? Oleh sebab itu, di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, yadullah diterjemahkan kepada qudratullah, iaitu bukan tangan Allah tapi qudrah, ya qudrah sifat. Sebab qudrah berdiri pada zat. Tapi kalau tangan, muka, adakah berdiri pada zat ataukah dia sifat? Adakah dia sifat? Contohnya tangan kita, adakah tangan ni sifat? Tapi sifat tangan itu ialah qudrah, betul. Ini kena faham. Kena faham dan kena terima hakikat bahawa pahaman yang kata yadullah, tangan Allah ni tak betul. Terima hakikat tu. Jangan nak mempertahankan benda yang tak betul. Kalau kita punya guru tak betul, tak betul. Tak boleh kita ta'assub membabi buta, kerana kita tidak faham yang mana sifat, yang mana bukan sifat. Macam mana tangan boleh dikatakan sifat? Macam mana pula muka boleh dikatakan sifat? Apa takrif sifat? Nampak ni? Itu sebab kita mengaji ilmu tauhid, pada awal lagi kita belajar apa itu sifat, apa itu jirim, apa itu jisim, apa itu jauhar, apa itu arad, supaya kita dapat gambaran dah selepas ini. Apabila dibahaskan sifat begini, apabila orang berkata ini sifat, tangan itu sifat, kita kata sudah tersasar daripada takrif sifat. Jadi dinasihatkan mereka belajar dulu, belajar dulu, semua ilmu dipelajari. Ilmu tauhid yang dipelopori oleh ahli sunnah wal jamaah yang paling masyhur, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, ataupun ahlul hadis, belajar pula tauhid dan kita membuat perbandingan. Ini yang sebenarnya. Oleh sebab itu, ulama-ulama yang muktabar tetap berpandangan dan berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah Abu Hasan Asy'ari, seperti Al-Imam An-Nawawi, seperti Imam Ibn Hajar Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti. Semua ulama-ulama besar, ulama-ulama hebat, kerana mereka itu faham dan mereka dapat membuatkan perbezaan bahawa sesungguhnya akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari ini adalah betul. Oleh sebab itulah kita belajar kitab kita ini, Hidayatul Rahman ini adalah merupakan gabungan di antara aliran tauhid yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Di antara sifat yang kita bahaskan, sifat nafsiyah, iaitu al-wujud. Al-wujud. Apa dalil wujud? Apakah nama Allah yang merujuk pada wujud? Di antaranya An-Nur, di antaranya Al-Haqqu, Al-Haqqu. Dan tak ada khilaf berbeza dari sudut nama, tapi hakikatnya memang ada di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil Al-Quran yang menunjukkan atas wujudnya, dalil Al-Quran yang menunjukkan atas wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini biasa kita dengar pada pagi Jumaat. Pada pagi Jumaat imam membaca surah As-Sajdah ayat 32. Kita selalu dengar itu ayat surah As-Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma. Bermula Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan barang yang antara keduanya. Allah, dimulakan kalimah Allah.
nak menunjukkan bahawa Allah itu mawjud. Ini kalimah Allah, Allah dengan zikir kalimah Allah, Allah. Ada orang kata ismul mufrad ni tidak boleh kita sebut, tak ada zikir Allah, Allah, Allah. Dah tu kita nak sebut nama apa cakap? Allah pun tak boleh sebut, nak sebut apa? Bila orang hentam dia kata saya tak kata tak boleh sebut nama Allah. Tadi kita dengar ceramah, memang dia kata tak boleh sebut nama Allah. Dia bukan negara kita sahaja, negara Arab pun sama. Ini perangai-perangai ni, bawa di sana tanpa ada tapisan, rasa hebat, bawa ke Malaysia, masuk dalam YouTube, viralkan, tak boleh zikir Allah. Dan tu nak zikir apa? Nak zikir apa? Ada pula golongan hakikat pula kata Allah, Allah itu nama. Tapi di mana Allah? Ini pun karut lagi satu. Hakikat penuh juga ni. Golongan hakikat pun sesat, golongan yang kata ulama salafi pun tak betul juga. Allah. Nas'aluka ya man huwallah. Kenapa ni? Kita memohon Asma'ullah Husna, mula-mula kita sebut nas'aluka ya man huwallah. Dah. Sebut nama Allah. Barulah sebut nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illahu. Baru sebut nama satu-satu. Mana sebut Allah boleh? Qul ud'ullaha. Ayat Quran akhir surah Isra, qul ud'ullaha, sebutkanlah Allah, awidur rahman ataupun ar-rahman. Mana ismul mufrad ni boleh disebut, boleh disebut, tetapi terlebih afdal disebutkan Allahul Azim, Allahul Karim. Tetapi kalimah Allah boleh sebab dalil Quran, dalil Quran, bukan dalilnya Tok Syekh. Saya bertanya pada Tok Syekh saya, Tok Syekh saya kata tak dijumpai. Tok Syekh kamu tu Nabi ke siapa? Kita berpandukan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tauhid kita juga merujuk kepada ilmu tauhid ini, merujuk pada dalil Quran. Mana dalilnya? Allah. Kalau Allah itu tidak maujud, kalau Allah itu tidak wujud, bagaimana boleh menjadikan langit dan bumi? Jadi kalimah Allah, permulaan Allah, menunjukkan wujud Allah itu. Allah itu wujud. Allah yang mana? Huwa. Huwa ini merujuk kepada ghaib, supaya kita beriman kepada ghaib walaupun benda itu tak nampak. Daripada ghaib berpindah kepada zahir, supaya dengan memandang yang zahir ini kita bertambah beriman kepada yang ghaib. Oleh sebab itu Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati. Ialah Allah yang menjadikan langit-langit. Ya, kita tengok langit, nampak sekarang ni. Maka dengan melihatkan benda yang zahir ini sebagai mazhar, tempat dizahirkan sifat Allah, yang disebut dalam istilah itu mazhar bagi sifat Allah. Adapun penciptaan langit ini adalah merupakan mazhar, iaitu tempat zahirnya sifat Allah, menunjukkan bahawa wujudnya Allah, menunjukkan bahawa Allah itu qadrah, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat iradah, dan seterusnya. Daripada ghaib kepada zahir. Allahul ladzi khalaqas samawati, iaitu yang menjadikan 7 lapis langit. Kerana ia nampak. Langit ni boleh kita nampak ke atas, bumi ni juga 7 lapis. Tetapi kerana nak menerokakan bumi ini memerlukan kepada kepandaian ataupun kepakaran. Langit pun 7, bumi pun 7. Tapi disebutkan bumi ini tidak 7 kerana sesungguhnya mudah dilihat. Tetapi langit ini boleh kita nampak ke atas dan boleh diterokai, menyuruhkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam meneroka 7 lapis itu. Tapi kalau nak teroka bumi sampai 7 lapis, apa yang ada dalam? Tetapi kalau di langit diteroka 7 lapis langit ini, banyak manfaatnya begitu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, dan bumi ini benda yang zahir, menunjukkan wujudnya Allah. Wa ma, dan sesuatu
maniyatu manakirah, yang memberi masuk umum, yang ada di antara langit dan bumi, yang ada langit dan bumi, matahari, bulan, bintang dan sebagainya, udara dan sebagainya, ataupun yang ada melata binatang dan sebagainya. Wa ma bainahuma, di antara langit dan bumi ini juga Allah yang cipta. Allah yang cipta. Kerana nanti orang tanya, siapa cipta di barang di antara langit dan bumi? Kita kata Allah. Macam kita buat frame, jadi tukang ni buat 4 penjuru. Nanti orang tanya, tengah-tengah frame tu siapa buat? Ini disebut amrun mauhum, nama dia, dari istilah ilmu tauhid. Ya, dia lah buat. Sebab apa? Sebab dia yang asalnya tidak ada terbentuk, maka dibentuknya. Maka menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan di antara langit dan bumi, kerana Allah bersifat dengan sifat wujud dan Allah bersifat dengan sifat qudrah. Qudrah Allah menjadikan segala-galanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa sesungguhnya bahawa Allah itu wujud. Contohnya Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah muka engkau kepada agama yang lurus. Maka Allah perintah fa'aqim, maka hendaklah kamu menghadapkan muka kamu kepada agama yang lurus, fitratallah, fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah menjadikan manusia itu. Jadi kalimah fatara, Allah menjadikan. Kalau Allah tidak wujud, macam mana Allah jadikan manusia? Alladzi fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah menjadikan manusia 'alaiha atas fitrah. Apa fitrah manusia? Menangis, ketawa, suka, duka, sakit, sihat, sejuk, panas. Ini fitrah. Siapa yang jadikan? Hari ini panas lah, dia kata. Kipas aircon pun panas juga, dia kata. Pintu-pintu buka pun panas juga, tapi aku sejuk, dia kata. Jadi fitrah ini, ada orang sejuk, ada orang panas. Siapa panas 37.5, balik saja, tak boleh masuk masjid sebab dia panas. Dia panas. Fitrah. Siapakah yang menjadikan fitrah ini? Allah sendiri berfirman, fitratallah. Maka kalau Allah itu tidak wujud, macam mana wujudnya fitrah? Dia kata, saya hari ini suka sungguhlah. Kita tanya, siapa cipta suka? Datang sendiri. Saya hari ini sedih lah. Macam mana tiba-tiba datang perasaan sedih? Siapa yang menjadikan perasaan sedih itu? Allah. Nampak lihat? Allah. Oleh sebab itu Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Dia punya natijah, jangan sekali mengubah kejadian Allah. Apa yang Allah jadikan, Allah kata halal, Allah kata haram, Allah kata makruh, apa semua ni, jangan ubah. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus Islam. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, tapi terdapat ramai juga manusia masih lagi macam tak tahu-tahu, macam buat tak tahu lagi. Ini dalil Quran menunjukkan wujud. Saya ini demam, kita kata demam tu datang sendiri je. Kadang-kadang demam tak makan ubat pun, selimut berpeluh, sihat pula tu. Siapakah yang menyembuhkan? Siapakah yang mendatangkan penyakit? Allah, bismillah syafi wallah, bismillah kafi wallah. Kalau ikutkan kita 3 bulan yang lepas, rasa tak dapat mengaji kita ni. Tapi dengan izin Allah, Allah izinkan kita. Kalau ikutkan kritikal, macam nak keluar pun kita rasa takut. Alhamdulillah, siapakah yang mengangkatkan bala? Allah. Siapa mengingatkan pada orang
ataupun kepada manusia ni supaya kembali kepada Allah, minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa segala-galanya. Dan di antara dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala wujud, Allah ingatkan kepada manusia, wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Manusia ni Allah sebut, apabila menimpakan kepadanya kesusahan ataupun kemudaratan, pandai pula dia berdoa kepada kami. Da'ana li janbihi, waktu mengirim pun dia berdoa, ya Allah tolong aku ya Allah, mengirim pun dia berdoa. Au qaidan, waktu duduk pun Allah Allah, dia kenal Allah dia. Orang sakit ni dia kenal Allah. Walaupun dia sekarang dia tak suka orang mengaji agama, tak suka tengok orang pakai serban, tak suka tengok orang berjubah, tak suka orang budak tahfiz, suruh tutup mahat tahfiz. Ni dia belum kenal lagi tu. Besok tak ada ubat, barulah tergih-gih minta air jampi, air tangkal daripada orang hafal Quran. Dia belum kenal. Bila dia sakit, dia kenal Tuhan. Dia akan kenal siapa-siapa pun dalam dunia ni, dia akan kenalnya. Allah sebut begitu. Au qaidan falamma kashafna anhu durrahu, tapi bila kami telah angkatkan kesusahan dan kesakitannya, ini Allah ingatkan, ka'allam yad'una ila durrin massahu, seolah-olah tak pernah minta kat kami menghilangkan mudaratnya. Allah, contoh sekarang ni wabak ni dah hilang, tak teringat dah Allah, tak teringat dah. Kau tinggal ya Allah, mudah ni mati ya Allah, duduklah rumah, matilah rumah ni, gitu. Ya Allah, macam mana nak beli pun tak beli, apa pun tak boleh kan. Ni nak beli sayur pun takut orang sentuh kan. Macam mana ni duit pula, kalau Allah nak matikan kita semua dah mati dah, tak ada duit orang sanitizerkan duit ada. Jeffrey pergi tangan betul duit dah, balik rumah pergi nyahkan kuman ada, masuk dalam rebuskan dia, hancur duit. Kalau nak mati semua mati dah. Allah selamatkan di situ, nampak ni. Tapi jangan lupa, setelah aku angkatkan semua kesusahan kamu, nanti kamu lupa ke Allah. Dia kata ini usaha kita, inilah usaha kita, kepandaian kita. Dia lupa Allah. Allah yang mengangkatkan. Kazalika yuzayyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Begitulah diperhiaskan kepada orang yang musrifin, orang yang melampau-lampau ni, dirasa dia yang hebat tentang apa yang telah mereka lakukan. Allah sebut dalam surah Yunus. Ni Allah nak tunjukkan bahawa sesungguhnya orang dalam keadaan susah dia kenal Allah, tapi bila dah hilang sakitnya dia lupa Allah. Tadi dia kenal Allah itu wujud. Ini menunjukkan dalil-dalil bahawa sesungguhnya Allah itu wujud. Maka bila Allah itu wujud, kita beriman. Apakah tindakan yang patut kita lakukan? Nanti penghujung kita ni kita bahas. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dalil akal yang menunjukkan atas wujudnya Allah. Apa dalil akal? Sebab pengarang kitab kita ni masih lagi terikut kepada kaedah ulama-ulama tauhid di zaman dahulu. Sebab Imam Ghazali mengarang kitab tauhid berada di zaman falsafah, maka nak berhadapan dengan golongan falsafah ni terpaksa menggunakan kaedah iaitu logika ataupun disebut ilmu mantik. Kerana dalam ilmu tauhid kita tidak dapat memisahkan hukum akal. Akal berfungsi. Kalau akal ini kita tidak jaga, jadi kita tak kenal Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh merosakkan akal dengan minum perkara yang boleh memabukkan ataupun yang boleh merosakkan akal. Macam budak-budak ni pergi isap gam, rosak akal dia, dia berdosa. Orang start motor, asap motor pun disedutnya. Begitu. Di Duyung ada seorang dulu,
Bila motor lalu, jadi sewer pula motor. Tak hidup tak mati dah sekarang ni. Ini semua mak gam belaka. Habis gam basikal, gam apa semua, gam kayu, gam apa, habis apa habis. Rosak akal. Islam melarang perkara itu. Kenapa? Kerana akal kalau sudah tidak waras, maka dia tidak dapat mengenal Allah. Maka oleh sebab itu, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berakal? Allah ingatkan dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya perubahan siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal, sesungguhnya pada perciptaan langit dan siang dan malam semua ini adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Suruh kita fikirlah, macam mana boleh jadi siang, macam mana boleh jadi malam, macam mana langit dan sebagainya. Akal. Supaya waktu siang ada ibadatnya, waktu malam ada ibadatnya, waktu kita duduk di muka bumi ni apa ibadatnya. Jangan kita sama semua. Ini orang tak berakal, orang yang tidak berakal. Yakni baharu alam ini sekaliannya menjadi dalil atas wujudnya Allah. Ini paling mudah bagi orang awam. Apabila kita tanya apakah dalil adanya Allah, iaitu penciptaan langit dan bumi, alam ni. Kalau alam ini tidak ada, bagaimana? Kalau alam ini tiba-tiba ada tanpa penjadinya ataupun penciptanya, mustahil. Ini paling mudah. Orang dah pandai, dia dalilkan dengan Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Dalam surah Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ard, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Tapi kita lama dia tak sebut cipta. Tapi Kamus Dewan Bahasa telah mengiktiraf kalimat cipta nisbah pada Allah tanpa fikir, gitu. Kamus Dewan sekarang ni. Maka kita boleh terima. Kita boleh terima. Kalau dulu-dulu mungkin tidak boleh terima. Oleh sebab itu pengarang kitab kita menterjemahkan menjadi. Sebab jadi tidak perlu kepada fikir. Tapi kalau mencipta, barangkali dia perlu pada fikir. Saya yang cipta ni, lama ni 30 tahun saya fikirkan macam mana. Mana dia fikir kejap jadi begini, kejap begini, ubah balik, sehinggalah jadi sempurna. Itu makna cipta. Tetapi kalimat cipta ini telah diiktiraf, iaitu cipta dirujuk kepada Allah tanpa fikir dan tanpa ada buat kajian dan sebagainya. Penciptaan langit. Adapun sesungguh pada penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan, bima yanfa'un nas, dan dengan sesuatu yang memberikan manfaat pada manusia. Siang manfaat, dapat bekerja, malam dapat berehat. Nak apa ni? Orang pergi ke laut, boleh belayar di laut, boleh mencari, boleh nelayan mencari rezeki di laut. Ini rezeki. Kalau tak boleh pergi ke laut, semua tenggelam, macam mana? Ini Allah izinkan kapal-kapal boleh terapung, boleh belayar di lautan. Wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an, dan tidak Allah turunkan air daripada langit, melainkan apa? Dan sesuatu yang Allah turunkan daripada langit ni air, wa ahya bihil arda. Ni Allah suruh fikir. Bumi-bumi jadi subur, dapatlah kita makan sawi, dapatlah kita makan bayam, bahkan hadapan kita makan timun, dapatlah kita makan macam-macam, kita dapat makan. Ini Allah tunjukkan. Kalau Allah tidak mewujud, Allah tidak wujud, macam mana boleh ada benda ni? Wa batha fiha min kulli dabbatin, semua binatang-binatang Allah biarkan. Ada lembu ni nak korban,
cari lembu, nak korban cari kambing, ada ayam, ada lembu, ada kambing, semua siapa cipta? Allah. Wa tasrifir riyah, kalau angin tak ada, panas kita. Angin kuat juga, habis. Was-sahab, dan juga awan yang bergerak di antara langit dan la ayatin liqaumin yaqilun. Itulah tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Berfikir mana? Berfikir dengan fikir benda ni dia kenal Allah. Dia kenal Allah. Ini akal dia kata. Oleh kerana tiap-tiap yang baru itu tak dapat tiada baginya daripada yang membaharukan dia. Ini kaedah kias iqtirani syarti nama dia dalam ilmu mantik. Dalam ilmu mantik ada nama dia kias. Kias nama dia. Kias dalam Melayu pun sebut kias. Dikiaskan. Contohnya dia bagi contoh, iaitu kias yang disertakan dengan syarat. Contoh, apabila terbit matahari sianglah. Mana kalau tak terbit matahari tak siang begitu. Apabila tenggelam matahari maka malamlah. Ini mana? Kias. Mana kiasnya? Iaitu bila tenggelam matahari malam. Nampak ni? Kalau terbit matahari siang. Maka kaedah kias ini dibuatkan ataupun diadaptasikan oleh ulama-ulama tauhid menggunakan keadaan kias. Kalau benda baharu itu tidak ada penjadinya, macam mana tiba-tiba dia ada? Pada tiap-tiap apabila adanya benda yang baharu, mestilah ada penciptanya. Nama dia kias. Nama dia kias. Ataupun dalam ilmu mantik disebut qiyasun iqtirani syarti. Iqtirani syarti. Tiap-tiap kali terbitnya matahari, maka sianglah ia. Ini pun disebut syarat. Mana di antara para syarat nak jadi siang ialah terbit matahari. Nak para syarat nak jadi malam, tenggelamnya matahari. Mana benda yang baru ini tidak akan ada, melainkan ada yang menjadikannya. Ini nama kias. Ini kaedah mantik nama dia. Kaedah mantik. Hanya kita mempelajari kaedah ini, tetapi kita mestilah lebih memfokuskan kepada dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih meyakinkan kita. Contohnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayuhan nasu uzkuru ni'matallahi alaikum. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu. Nampak ni? Nikmat yang ada dekat kita ni, macam mana tiba-tiba ada? Mesti ada yang pemberi nikmat. Kita sekarang ni nikmat kesihatan, siapa yang beri sihat? Allah. Tak payah jawab, makna mesti ada yang pemberi nikmat. Kita bahagia sekarang ni, siapakah yang pemberi nikmat? Maka Allah tanya, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? Sama macam tadi. Ya, ini cerita dalam kitab kita ni, benda yang baru mesti ada yang menjadikan. Ayat Quran bagi lebih jelas kepada kita, yang lebih jelas nikmat yang kamu kecapi sekarang ni, siapa yang bagi? Adakah Tuhan yang lain daripada Allah yang memberikan kamu? Kita kata Allah. Maka Allah sendiri memperjelaskan dalam Al-Quranul Karim surah Fatir ayat 3, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia. Kita kata Allah. Ini kita sihat, Allah sihatkan aku, alhamdulillah. Dapat mengaji, Allah bagikan kita dapat sembahyang jemaah. Lama dah ni nak pupukkan balik orang kita ni sembahyang berjemaah ni. Oleh sebab itulah kita perluaskan sembahyang Jumaat ni boleh di surau.
nak pupukkan balik, nak sontek balik semangat ni. Kalau tidak, dia kata tak payahlah, 250 orang dah habislah, kita boleh pergi makan. Dia orang boleh pergi makan, boleh pergi shopping. Selepas ni tidak ada alasan. Kalau kita tengok tempat kita ni ada surau yang boleh memuatkan 40 orang semayang Jumaat, ahlan wa sahlan, mohon. Surau Duyung mohon, saya suruh mohon, hari ni dah lulus, besok ambil surat. Tak ada alasan. Saya tengok dulu masjid buat alasan ada ramai orang pergi makan, beli makan nasi ayam dekat rumah saya tu. Alasan tak boleh semayang Jumaat. Dia tak ada alasan. Boleh muat 840, ya teruskan. Sebab Allah telah memberikan kita ni, Allah berikan kita kelapangan, boleh semayang, kena semayang. Sebab ini nikmat daripada Allah. Kalau kita tak appreciate, tak berterima kasih dengan nikmat Allah, tak bersyukuri, takut Allah tarik balik, duduklah rumah balik. Itu Allah sebut la ilaha illahu, jawapannya tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi Allah tanya, fa anna tu'fakun, tapi kenapa masih berpaling daripada aku lagi? Nikmat dah banyak dah. Nikmat pun dah banyak. Budak-budak pun dah boleh pergi sekolah pula dah. Semua budak mak bapak pun fikir 16 bulan ni dah mula sekolah. Kalau pergi pagi gile-gile macam mana pula, dia kata. Alhamdulillah, dulu tak sekolah orang bising pula, letrik tinggi. Pakat duduk kat rumah, air pun banyak. Nak pergi sekolah pula orang fikir pula siapa pula nak jaga pula, tinggal kat rumah apa semua. Allah, itu benda boleh dia atasi. Sama balik kita qala al-musannif rahimahullah taala, dari kerana jikalau tiada bagi yang baharu itu yang membaharukan dia. Ini semua kias, daripada tiada kepada ada. Asalnya kita ni tiada, kemudian ada. Kita ni baru. Apa tanda kita baru? Kita daripada dulu lahir tak tahu apa-apa, semua harap orang suapkan, orang basuhkan najis kita, orang mandikan kita. Sekarang ini benda baru. Lama-lama pula sampai tua pula, kita pula orang mandi juga balik kita. Ni di antara perubahan. Setiap berlakunya perubahan itu benda baru. Benda apa? Itu benda baru. Ini yang kita nak bahaskan nanti akan datang, iaitu dinamakan arad. Apabila kita faham benda yang baru ni, yang disebut sebagai arad, dia menumpang. Dia menumpang, dia tidak akan kekal. Adapun sifat Allah, dia kekal selama-lama. Itu kekal. Arad ni dia ada 10 jenis arad. Ada iaitu disebut sebagai jauhar. Ada iaitu zaman. Maka kalau bertakluk kepada masa, maka itu dinamakan arad. Contohnya kita faham hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah turun pada 2/3 malam ke langit dunia. Dia kata, yanzilullahu ta'ala minas sama'id dunya kulla laylatin, pada tiap-tiap malam Allah turun. Maka turun ni daripada tempat kepada tempat, itu adalah arad. Adakah Allah itu arad? Tidak, Allah bukan arad. Ada pula bermasa, iaitu masa. Kalau sini malam, Allah 2/3 malam Allah turun sini. Contohnya waktu tengah malam, katakan Allah turun 2/3 malam ni Allah turun dan tempoh tu. Dia turun di kawasan Asia Tenggara. Mekah sekarang ni pukul berapa? Beratu turun sana bila pula? Berapa Allah? Pergi kutub utara, kutub selatan, siang dia, kemudian malam, nampak dia. Makna pahaman Wahabi ni tak betul, dia tak faham. Kau kita tanya dia, kau belajar geografi tak? Itu sebab dia arad. Oleh sebab itu, dalam akidah kita, yanzilullah, Allah turun, bukan Allah turun, tetapi yanzilullah, turunnya berkat Allah, turunnya keampunan Allah, turunnya maghfirah Allah, turunnya iaitu mustajabnya doa pada malam, iaitu 2/3 malam ni. Bukan Allah turun. Kalau di Asia Tenggara Allah turun
Kalau sana pula negara lain, kejap turun, mustahil. Ini disebut arad nama dia. Apabila kita faham arad, kita tak faham bahawa orang ni hurai hadis tak betul. Sebab dia menjadikan Allah tu satu benda yang seperti benda baru. Itu arad. Yang saya pengajian akan datang saya uraikan arad. Arad ni ada 10 semua. Iaitu di antaranya masa, di antaranya tempat, di antaranya nisbah, di antaranya milik, di antaranya emosi, di antaranya kaifa, bagaimana, dan tu kam, itu yang kita bahas, kam muttasil, kam munfasil, dan di antaranya yang ke-10 iaitu jauhar. Jadi bila jelas 10 ni, apa yang bertentangan kita tak terima. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan seterusnya, nescaya lazimlah, mana tadi? Tetapi jadi ia dengan sendirinya, daripada tiada yang menjadikan dia. Asalnya tiada, kemudian dia ada, mesti ada yang menjadikannya. Tapi tiba-tiba dia ada dia, akal tak boleh terima. Nescaya lazimlah bahawa didapati salah suatu daripada dua perkara. Kalau ada, mesti ada yang menjadikan. Tiba-tiba ada, ini benda yang sama, dia tiada, dia ada, tak masuk akal. Akal tak boleh terima. Yang kita bahas bab istihalah. Oleh sebab itu dalam ilmu tauhid setengah tak sebut sifat mustahil atas Allah, sebab sifat ni berdiri pada zat. Mustahil itu takkan berdiri pada zat. Oleh sebab itu disebut bab istihalah. Sebagaimana dalam kitab Baqarah Amani, kitab Baqarah. Hal demikian bersamaan ia bagi taulannya lagi berat ke atas taulannya, itu tiada sesuatu sebab, maka yang demikian itu mustahil. Tiba-tiba ada, tak ada yang menjadikan. Macam mana? Benda baru mesti ada yang menjadikan. Dia tidak boleh dia waktu itulah dia duduk, waktu itulah dia berdiri. Mustahil. Nak kata dia berdiri bukan, nak kata dia duduk, apa dia hantu kita kata. Dia mustahil ya. Benda yang makhluk mesti sama ada dia berdiri ataupun dia duduk, sama ada dia diam ataupun bergerak. InsyaAllah kita sambung akan datang. SOP kita setakat masuk waktu, sehinggalah diubah. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita, walaupun sedikit, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin.